Macam mana kalau import tadi? Dah, tak kena nak kena cover. Boleh je, tak salah. Mami, kamu nak cakap apa, Mami? Saya ingat nak masa saya tengah present tu, saya Ha? mencelah sikit-sikit lalu pandemik ni kan. Kita tak boleh face to face, tak boleh pegang, macam mana kita nak dapat actually benda tu. Berbantai je soalan. Tak, maksudnya contoh kalau kita sekarang ni kan, pandemik kan, kalau kita Ha? nak belajar secara online tu macam mana? Apa benda kita boleh dapat belajar? Okay, dapat lah. Tak cakap. Mami, tutup Mami.
Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Perak Aman Jaya. Okey, kita menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Faiz Sabri sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat Kelab Taekwondo UPSI dan Encik Tuan Muhammad Syafiq sebagai Jurulatih Pengurusi Taekwondo UPSI. Untuk memulakan, sebelum kita memulakan majlis hari ini, kita dengan semua kita Al-Fatihah. Okey, untuk memulakan, sebelum kita memulakan majlis hari ini, kita dengan semua kita Al-Fatihah. Untuk memulakan, sebelum kita memulakan majlis hari ini, okey, semua kita Al-Fatihah. Okey, bersyukur kita hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama menjayakan program seni mempertahankan diri, seminar seni mempertahankan diri. Untuk kali pertama bekerjasama dengan pihak kurikulum dan pusat sukan. Okey, kita menjemput tetamu khas kita pada hari ini, Encik Muhammad Sabri, Faiz Sabri bin Sabri, untuk memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Fahmi. Dengar saya cakap? Fahmi dengar Fahmi? Dengar. Okey, so okey, okay, so kita mulakan. So pagi ni saja kita nak dapat sesi sharing seminar seni mempertahankan diri lah. Okay, so ini adalah salah satu requirement lah dalam kelas co-curriculum. Okay, so dan sama kita share sekali lah dengan siapa-siapa yang berminat lah untuk sesi sharing lah. Okay, so sebelum saya memperkenalkan diri saya dulu lah. Okay, nama saya Muhammad Faiz bin Sabri. Saya selaku tenaga pengajar co-curriculum Taekwondo di UPSI dan penasihat Kelab Taekwondo UPSI lah. Okay, dalam masa yang sama saya pun bekerja di UPSI sebagai pegawai belia dan sukan di pusat sukan. Okay, so kita teruskan je lah. Okay, so di sini saya di sini terdapat banyak lah jenis seni mempertahankan diri lah. So hari ni kita cerita pasal dia seni mempertahankan diri dan terdapat seni mempertahankan diri lah. Okay, so boleh tengok kat sini gambar-gambar yang saya sertakan. Okay, so ada seni mempertahankan diri yang seperti taekwondo, silat, okay, kickboxing, muay thai, judo dan selambam dan banyak lagi lah. Okay, so mostly kita tahu lah untuk taekwondo ni kebanyakannya daripada Korea lah. Okay, Korea yang diasaskan lah. Okay, dan silat ni ni lah kawasan Nusantara lah. Okay, so dia dah menjadi salah satu warisan lah untuk silat. Okay, kickboxing ni antara yang moden sikit lah. Okay, kickboxing, muay thai, okay, judo dan sebagainya, selambam. Okay, sini saya nak share sikit lah mengenai kereta online yang merupakan kes-kes jenayah yang berlaku di sekeliling kita setiap hari lah. Okay,
setiap hari mesti ada. Okey. So kita boleh tengok lah, okey, kes Samun yang melakukan peniaga ditetak, okey. Kes ragu dalam lift. Baru-baru ni pun ada juga kes Samun. Saya hanya dapat video, saya tak pasti sama ada dia berlaku dalam baru-baru ni ataupun yang lepas. Sama juga kes Samun di Kelompang. So di Ketoyong. Okay. So seterusnya seorang lelaki ni dihadapi 105 tuduhan rogol liwat anu sendiri. Okey, dan kejam. Wanita dirogol, dibunuh, digantung pada pokok durian. So diperkosa sebelum digantung. So ini semua kenapa kita perlukan seni bela diri lah. Okey. Seterusnya kes rompakan di Mamak, okey, maut ditikam peragut, okey, dua lelaki bermotosikal cuba ragut rantai isteri dan ni bukan ajal lah, dia maut okey, rompakan Samun bersenjata di rumah, okey, lepas tu keluarga dia kekam, dibunuh dengan kejam. Okey, bapa mahu kematian anak gadis mendapat pembelaan. Okey, anaknya yang berumur 25 tahun dirogol dan dibunuh dengan kejam. Okay. So saya nak share sikit lah. Malaysia menduduki tangga keempat jenayah di rantau Asia dan menurun berbanding pada tahun 2019 lah. Okey, ada sedikit penurunan lah. Okey, pada tahun 2020 lah. Okey, mengikut perbandingan negara di seluruh dunia, okey, Malaysia berada di tangga ke-25 daripada 133 negara. Okey, kedudukan tersebut dilihat lebih baik berbanding tahun 2019 pada tangga ke-20 lah. Okey, menurut sumber New. Okey, kali terakhir data tersebut dikemas kini adalah pada Julai 2020 di mana setat data diperolehi berdasarkan persepsi pengunjung di laman Sawang itu dalam tempoh 3 tahun terakhir. Okay. Data bagi setiap negara pula diambil berdasarkan kemasukan di setiap bandar negara tersebut lah. Okay, kita tengok kat sini ranking. Okay. Malaysia berada di tangga yang ke-26. Okay. Sudah menurun lah berbanding pada tahun 2019 kita berada di tangga ke-20 lah. Kita tengok negara-negara lah. So nampak kot lah. Okay. Okey, seterusnya kita tengok pecahan mengikut kadar jenayah. Masalah rusuhan di negara ini iaitu Malaysia dan mencatatkan perolehan tertinggi 75.02%. Kita boleh tengok level of crime increase in the past 3 years. Kereta kena serang dan sebagainya. Okey, slide ni nanti saya share dalam My Guru . Okey, laporan itu dia menentukan indeks keselamatan ketika seorang diri berjalan kaki seorang diri pada waktu siang di negara berasaskan. Okey, iaitu pada 57.4%, sementara pada waktu malam pada tahap rendah 31.19%. Okey, dia ada perbezaan waktu siang dan waktu malam. Pecahan mengikut kadar jenayah pula masalah rasuah mencatatkan perusahaan tinggi lah 75.2 lah. Okay, so rasuah ni tak kaitan lah dengan kita punya pembelajaran hari ni lah. Okay, so rasuah ni tak perlu kita mempertahankan diri lah, cuma kita mempertahankan kita punya integriti saja lah. Okay, sebenarnya kedudukan kedua dan ketiga masing-masing dapat jenayah atau benda, vandalisme, pencurian 100%. Ini adalah data yang jadual yang saya share tadi . Okey, kadar jenayah lain termasuklah kebimbangan pencurian kereta, okay, kebimbangan diserang dan masalah penyalahgunaan dana. Okay. So ini adalah kawasan yang menunjukkan indeks jenayah tinggi dengan kawasan Kelang so berada dalam 71.51%. Okay, terusnya Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Baru, Kuching dan Pening. Okay, top 6
manakala kedudukan kedua ketiga masing-masing di Kuala Lumpur, okay, PJ, okay, manakala Johor berada di tangga keempat lah, 55.38%, Kuching dan Serta Pulau Pinang. Okay, so saya cerita sikit lah. Okay. Bolehkah anda membawa senjata untuk mempertahankan diri? Okay. Kalau ikut, ya betul. Okay. Kita perlukan senjata lah untuk kita mempertahankan diri. Tapi memiliki senjata api adalah salah di sisi undang-undang, melainkan kita membawa lesen untuk menggunakan di bawah atas 1990. Okay. Untuk kegunaan senjata api ini memang kita perlu mempunyai lesen. Okay. Dan tak semua orang yang boleh mendapatnya. Minta maaf Cik Faiz, saya mencelah sikit ke? Okey. Okey, saya nak tanya, kalau untuk pepper spray tu dikira senjata ke ataupun dikira macam mana Cik Faiz? Okey, dia tengok, kita kena tengok dia punya senjata tu lah. Okey. Kalau senjata tu boleh menyebabkan kematian, dia memang senjata yang tidak kita tidak boleh memiliki lah. Okey, sebab senjata kita kadang kita perlu senjata ni untuk kita mempertahankan diri ataupun melepaskan diri. Okey, so memang kita galakkan. Okey, any of quick apa tu cahaya, so kita simpan lah. Okey, so kita tak semestinya cahaya yang boleh ni, at least air pun dah cukup memadai. So bila air kena mata, automatik mata kita pintam dan kita boleh lepaskan diri. Okey, so dia tidak dikategorikan sebagai senjata yang berat lah. Okey, dan kadang-kadang tak perlu spray pun. Okey, sekadar air saja pun dah memadai. So kita minum air tu depan orang ni, so kita perlu sembuh je air tu. Okey, jangan sembuh di badan lah, sembuh di mata lah. Okey, seterusnya senjata yang tidak dibenarkan di bawah Akta Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Okey, hukuman jika disangka kesalahan membawa senjata yang dilarang, okey, penjara 5 hingga 10 tahun. Okey, so dalam gambar tu dia buat senjata api lah, dia cuma bawa steering lock lah. Okey, tapi steering lock pun boleh menyebabkan kematian. Okey, bila diketuk ataupun dihayun di bahagian-bahagian tertentu di kawasan anggota badan, okey, so boleh menyebabkan kematian. Mencacatkan pun boleh. Okey, okey, seterusnya. Okey, so ini adalah senjata yang dikategorikan sebagai senjata berbahaya. Okey, blade knife, pisau yang boleh mengeluarkan bilas secara automatik melalui kuasa pusat putaran, ataupun ini adalah pisau yang dia bila kita klik satu button tu dia terus keluar dia punya tu mata pisau dia. So alat-alat sebatan dan libasan, semua jenis bila yang boleh disembunyikan. Okey, kapak kecil, senjata yang boleh dikaitkan dengan agama atau kepercayaan, sekarang jenis pedang, parang, lembing dan tajam panah ni. Okey, kalau kita tengok kat sini semua jenis memang kalau kata kita selalu standby di kereta adalah steering lock. Okey, dan dalam masa yang sama dia adalah dikategorikan sebagai senjata lah. Okey, cuma kita boleh elakkan je lah daripada kita selalunya perasaan nafsu yang boleh menyebabkan kita terus kelang kabut dan padahal kita boleh dulu elakkan diri. Kita boleh buat sesuatu yang rasional dulu sebelum kita menyebabkan kecederaan atau kematian. Okey, ini adalah ulasan untuk kenapa kita gunakan senjata tersebut lah. Undang-undang menyatakan bahawa anda mesti membawa senjata yang digunakan untuk tujuan menyerang dengan kebenaran, okey, ataupun tujuan. Okey, di bawah undang-undang. Misalnya jika diperiksa semasa sekatan jalan raya, kita harus membuktikan bahawa kita membawa kayu itu untuk mengeroki ataupun kita membawa bukan kata kerana kita mempraktik seni mempertahankan diri.
Okay, that's why apa saja benda yang kita ada, kita kena ada reason kita buat, kita bawa. Okay, so tiba-tiba kita ada karaoke di dalam kereta tapi kita tak karaoke. Okay, itu menjadi tanda tanya kepada pihak penguasa tu, tanpa polis bila dia membuat jalan raya. Okay, ataupun kita membawa katanan kayu iaitu dia digunakan untuk salah satu seni mempertahankan diri karate digunakan. Okey, apa yang boleh dikira lawful atau dibenarkan oleh undang-undang ialah Seksyen 6/3 menyatakan bahawa anggota tentera, polis atau pegawai kerajaan yang memerlukan senjata boleh membawa senjata di bawah undang-undang. Okey, senjata juga boleh digunakan sebagai pakaian untuk secara rasminya. Okey, untuk badan uniform, ya memang dia ada hak. Okey, sebab sebelum dia mendapatkan senjata api tersebut, dia telah direkod okay, berapa senjata api yang dia keluarkan, berapa peluru semua dan sebagainya. Okay. Macam kita sebagai orang awam, kita tak rekod, kita tak ada siapa-siapa boleh bantu kita. Okay. Tiba-tiba kita boleh disabitkan jelas salah bila kita membawa senjata yang tanpa kebenaran, okay, tanpa lesen. Okay, seterusnya, selain daripada pengecualian di atas, anda harus mempunyai alasan yang bersabah untuk membawa senjata. Bagi contoh, jika pekerjaan untuk melibatkan peralatan berbahaya, juga membahayalah. So, kalau ada pisau yang tajam dan dipelut di dalam benik kereta anda, mestilah ada reason kenapa ada pisau. So, kita masak. Okay. So, kena bersedialah untuk memberi penjelasan jika anda yang jika personality anda tidak mirip apa yang anda bawa lah. Takkan seorang accountant bawa barang di dalam kereta, tak logik okay. So sama juga, okay, apa-apa pun kita perlukan lesen, okay, untuk ni lah. Okay. Kalau kita bawa pisau, mestilah kita ada tujuan dia, okay. Cuma yang ada secara rasionalnya adalah ni adalah steering lock sajalah, okay, untuk keselamatan kereta. Okey, seterusnya, jika anda boleh mempertahankan diri sekiranya sah di sisi undang-undang. Okay, kesimpulannya, janganlah bawa apa-apa senjata yang membahayakan jika anda tidak berbuat demikian. Mungkin sebilah parang sesuai digunakan untuk kembali rumah, tetapi cuba beri alasan yang bersama jika anda ditangkap untuk menyembunyikan di bawah tempat duduk kereta. Okay. So kadang-kadang benda ni pun tanpa sengaja, okay, kita buat kerja di kebun, so kita masuk dalam kereta. So next, kembali rumah, kita lupa keluarkan. Okay, so next day, bila kita bergerak ke Kuala Lumpur, kita ada sekatan jalan raya, so tengok-tengok kita ada barang. So tak logik kita pergi KL, kita bawa barang, sedangkan kita lupa barang dalam kereta. So perlu hati-hati lah, okay, alert lah. Okay, any part of item yang saya sebutkan tadi tu adalah boleh menyebabkan kita dikenakan undang-undang. Okay, so pihak berkuasa, polis terutamanya berhak untuk menahan dan mencari jika anda ditemui dalam situasi mencurigakan. So jika anda benar-benar perlu membawa sesuatu dengan tujuan mempertahankan diri, pastikan ia yang sah, okay, seperti yang sebut tadi lah. Okay, dan mempunyai alasan yang bersabah untuk membawa sebilah parang. Pastikan anda melakukan di siang, mungkin waktu malam. Okay. So kadang-kadang ini berlaku apabila pasukan, contohnya pasukan seni bela diri ingin membuat demonstrasi. So dia membawa peralatan yang agak membahayalah sebab dia nak tunjuk demonstrasi. Perkahwinan kawan-kawan dia, so dia bawa alat-alat tu. Okay, biasa kita minta kelulusan ataupun minta kebenaran daripada pihak polis dulu sebab walaupun benda tu nampak remeh tapi akibatnya agak teruk okay. So bolehlah kita fikir-fikirkan Okay, seterusnya bunuh lelaki didakwa perompak. Okay, Zulkifli Ismail dan dijatuhi hukuman gantung
So ini adalah satu-satunya kes yang memang dapat apa panggil, memang dapat perhatian ramai lah. Okay. Saya kalau tak silap saya dah pada tahun 2016 okey, di Terengganu. Fahmi, kes ni di Terengganu. Ada 10 orang. Ya, dia bunuh orang. Okey. Dia 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 menikam 2 orang. Okey, satu menyebabkan kematian dan satu lagi cedera berat, cedera teruk jugalah. Okey. So kalau ikut, okey, kalau ikut dalam cerita dia, dua perompak ni dia memasuki kedai ni lah, kedai Encik Zulkifli ni lah. So bila Cik Zulkifli ni cuba membentangkan diri, okey, dan dia dalam masa yang sama dia terbunuh salah seorang daripada perompak, dan seorang lagi pun dia menikam juga, okey. Tetapi jumlah nikamannya tu mencurigakan di mahkamah, okey. So kalau ikutkannya, saya rasa kes dia susah nak menang lah, okey. So kita tengok banyak lah dia ni, okey, tertuduh tiba di tempat kejadian dari arah belakang dan menikam dari arah kanan. Okey, kemudiannya melarikan diri ya salah seorang . So kalau kita tengok kat sini memang dia bila dia telah menikam beberapa kali itu dah bukan dikira sebagai membentangkan diri itu dah dikira sebagai niat. Okey, so saya next slide ni Okey. Okey, ni undang-undang di Malaysia menggariskan penerangan dan hak tersebut terhadap beberapa seksyen. Okey, please alert seksyen 96 dan seksyen 97. Dalam kesesaan menggariskan hak membentangkan diri sendiri. Okey. Saya uraikan, seksyen 96 menyatakan bahawa amalan membentangkan diri tidak dianggap satu kesalahan. Ya, betul lah. Okay. Manakala seksyen 97 menyatakan bahawa setiap individu mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan orang lain terhadap kenyataan perubatan atau demi mempertahankan harta benda mereka daripada kecurian, perompakan, khianat ataupun penjeroboh. Okay. Namun seksyen 99/4 menyatakan bahawa ada hak untuk mempertahankan diri jika melampaui daripada yang sepatutnya adalah disengajakan bagi tindakan tersebut. Okey. So macam tadi lah. Okey. Dia boleh mempertahankan diri. Okey. Tidak dianggap satu kesalahan. Tetapi bila dia telah menikam sebanyak lebih daripada satu kali, dia akan kira melampaui daripada sepatutnya disengajakan lah. Okey. So kita sebagai manusia biasa, bila terkena satu tikaman pun kita akan terasa sakit lah. Okey. Kalau tak, boleh cuba. Okey. Tetapi bila kita dipengaruhi oleh nafsu, mungkin tikaman kita tu dah melebihi. Okey. Untuk kita membentangkan diri dan kita ada niat untuk kita membunuh. Okey, so hati-hatilah. Okey. Okey, next . So ramai orang tidak tahu sama ada kita nak memutuskan kekerasan munasabah yang telah digunakan. So budi bicara terletak pada polis dan jabatan utama. Okey. Kerana fakta yang boleh digunakan, kita boleh menentukan sama ada boleh mendakwa seseorang itu dalam pertuduhan membunuh ataupun tidak. Oleh itu mereka yang kata anda tidak boleh membentangkan diri, sebenarnya boleh kita bergantung kepada berapa banyak tenaga yang digunakan. Okey. Fahmi? Okey, jelaskan lagi boleh tak Cik Faiz terangkan situasi contoh macam mana kita boleh mempertahankan diri? Maksudnya kita contohlah time tu kalau kita ada kayu ke senjata dekat tangan, so macam mana kita dijarakkan untuk ataupun kita nak selamatkan diri lah. Sebagai contoh, kita nak terlibat dengan undang-undang, masalahnya daripada segi undang-undang kita tidak salah. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya akan share lah dia punya beberapa teknik ataupun keadaan ataupun cara logik lah. Okey, cara untuk kita melepaskan diri
Okay, so sebenarnya ada banyak teknik, ada cara lah. Dan benda ni kita kena praktis. Okay, kalau kita tak buat, okay, bila saya cerita teori, kita tak praktiskan, so tak akan ingat punya. Okay, so memang kena praktis. Okay, dan kita kena fikir dalam masa yang cepat. Okay, so kadang-kadang bagi saya kita tak perlu bawa senjata. Okay, kita gunakan apa yang ada di sekitaran kita. Okay, okay, boleh ya? Okay, tak apa, lagi kita buka soalan lah. Ada yang nak tanya soalan boleh tanya dekat ruangan komen di Facebook lah. Okay, seterusnya kenapa perlu belajar seni bela diri ya? Okay, dekat sini saya tak sebut kenapa kita kena perlu belajar seni bela diri, silat, taekwondo, wushu, selambam dan sebagainya. Dia bukan untuk individu lah. Okay, dan bagi saya bagus ataupun lebih baik kamu belajar banyak semua seni mempertahankan diri ya. So banyak ilmu yang kamu dapat dan kamu boleh guna ya, dan boleh amalkan dia. Okay, so saya kongsilah antara 6 perkara kenapa kita perlu belajar seni bela diri ya. Okey, yang pertama adalah kita dapat membina disiplin diri. Ya, betul. Okey. So dengan adanya kamu belajar sesuatu, kamu dapat mendisiplinkan diri kamu lah. Okey. Terutamanya bila kamu dapat menerima bila kamu bila kamu punya tenaga pengajar ataupun berlatih, okey. Dia akan bentukkan kamu lah, okey. Kamu disiplinkan diri kamu dari segi aspek. Kamu boleh mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, okey. Tidak melawan cakap dan sebagainya lah, okey. Seterusnya aktiviti fizikal ataupun sosial yang baik ya. So belajar seni bela diri ni adalah satu aktiviti ataupun kamu punya pembelajaran yang baik lah, yang sihat. Okey, sebabnya dia adalah satu aktiviti fizikal lah daripada kamu habiskan masa kamu tengok gadget dan sebagainya. So bila kamu belajar sesuatu yang boleh keluarkan peluh, okey, keluarkan peluh dalam dari badan supaya boleh menyegarkan tubuh badan kamu lah. Okey, seterusnya kita dapat menetapkan dan mencapaikan sasaran. So penetapan dan pencapaian sasaran ni penting bagi seseorang, terutama kamu sebagai pelajar. So kamu dapat menetapkan sasaran ataupun dapat menetapkan sesuatu yang kamu target lah. Okay. So contohnya bila kamu belajar dalam sukan taekwondo, okay. So kamu kena target, okay, kena buat sasaran supaya kamu belajar daripada putih sehingga habis telinga hitam. Okay. So setiap kita telinga tu dia mempunyai level-level dia lah. Daripada putih, terusnya kamu menduduki ujian, so kamu akan dapat kuning, seterusnya hijau, biru, merah dan hitam. Okay. Bila dah kelebihan hitam pun tak semestinya kamu berhenti ya. So kamu kena terus belajar lagi. Belajar dan terus belajar. Okay, mencari ilmu kan. Okay, terusnya belajar menerima arahan. Okay. Ini adalah di mana bila kamu berada di dalam satu organisasi, so kamu kena belajar mengikut ataupun menerima arahan yang telah diberikan oleh durasi kamu, okey, tenaga pengajar kamu, senior kamu lah. Sebabnya setiap arahan mesti ada sebab. Okey, so bila kita dapat belajar menerima arahan automatik, dalam masa sama kita boleh mendisiplinkan diri kita. Okey, terusnya semuanya tentang fokus. Okey, so bila kamu tidak fokus, so semuanya segalanya akan tersasar. So bila dengan adanya ni kamu akan fokus. So bila dalam situasi pandemik ni, so agak susah lah kita untuk belajar secara face to face. So ia bergantung kepada diri sendirilah macam mana nak mendisiplinkan diri untuk tengok apa video yang dikongsikan oleh tenaga mengajar. Okay, so itunya so harapnya kamu kena fokus lah. Okay, terusnya belajar untuk menyesuaikan diri ya. Okay, so di sini bila kamu belajar satu seni bela diri, so dia tidak sama lah. Okay, means bila kamu belajar contohnya suka taekwondo, suka silat, okay, cara untuk
proses kelas dia agak berbeza, okey, tetapi tujuan dia adalah sama, okey, untuk kita mempertahankan diri, okey, untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti yang baik, so seterusnya lah. Okey, so ini saya share lagi sikit lagi kebaikan dan faedah mempelajari seni mempertahankan diri lah. Ya, saya tengok kalau ada soalan ke. Sekejap dia, tak lagi saya. Tak ada soalan. Okay, so of course lah, okay, bila kamu mengambil subjek co-curriculum taekwondo, so saya tengok mostly memang tujuan utama adalah untuk melindungi keselamatan diri lah, okay. So ini kita tak boleh nak saya akui lah, okay. Tetapi bila kat akademik ni kamu kena struggle betul untuk mencari dan menghayati lah video-video yang telah diberikan oleh mentor kamu, okay. So nota-nota yang telah diberikan lah. So pembelajaran secara amali dan praktikal agak berbeza lah, okay. So bila praktikal kurang, so kita teknik yang diajar tu mungkin kurang berkesan lah sikit, okay. Tapi tak apalah, okay. So harap-harap kamu kena struggle betul lah untuk menempuhinya lah. Okey, seterusnya of course lah memberi kecergasan fizikal lah. Okey, setiap seni mempertahankan diri mesti akan membuatkan kamu cergas dan boleh mengeluarkan peluh lah. Okey, so sama juga mendisiplinkan diri. Okey, seterusnya berpotensi untuk menjadi karier lah. Means bila kamu dah habis, jadi sambung balik dia dah habis sampai hitam, okay. So kamu perlu mengambil beberapa kursus kepelatihan dan sebagainya, so kamu boleh menjadikan dia karier kamu, okay. So kamu boleh membantu kamu punya jurulatih, kamu boleh membantu kamu punya drama mengajar untuk dan kamu punya senior untuk membantu mengajar junior juga, okay. So dalam secara tidak langsung belajar dan boleh menjadi karier, okey. So boleh menjadi jurulatih secara sambilan, okey, dan sebagainya lah, okey. So media untuk bersosial lah, okey. So inilah, okey, bila kamu pergi ke kelas ini mempertahankan diri, so kamu akan berinteraksi atau berjumpa dengan kawan secara langsung, kamu akan bertukar pandangan, bersembang secara sosial daripada kita menggunakan gadget untuk disembang, so agak berbeza lah dia punya pendekatan. Bila kita akan menerapkan nilai-nilai murni lah, okay. So selalunya kawalan-kawalan emosi dalam bila kita mau belajar seni bela diri ni, kita boleh mengawal lah, okay. So seterusnya saya sambung sikit lagi, okay, iaitu jenis kecederaan, okay. Jenis kecederaan ni sama saja mana-mana sukan, okey. So kalau kata bila kita belajar ni, risiko kecederaan ataupun risikonya adalah tinggi lah, okey. So kita boleh elak dengan adanya pengurusan risiko, okey. So dengan adanya kecederaan ni, okey, ini adalah kecederaan yang biasa dialami lah oleh pengamal seni bela diri ataupun pelatih yang mempelajari seni bela diri, okay. Lebam dan luka lecatan, okay. Lebam ni bila ada sesuatu anggota badan bersentuhan secara tidak langsung, okay. Dia istilah dia macam pelaga, so dia akan lebam, okay. Dan jika teruk, dia akan terus ada luka di dalam lecatan, okey. Seterusnya cekeh dan terselio, so ini di permukaan joint, okey. Permukaan yang selalunya sensitif untuk bila kita membuat aktiviti blocking, okey. Kecederaan kepelajaran jemari, kecederaan kepada kepala bila kawan kita gagal mengawal tumbukan, sepakan dan sebagainya. So kecederaan ni ada serius dan tak serius lah, okay. Kecederaan kepada leher dan dia ada penyakit sekat, so dia
bila kita belajar seni bela diri ni, dia bukan saja kita belajar untuk ni. So kita dalam masa sama dia ada banyak silibus. So, salah satunya silibus kita kena sparring, step sparring, free sparring dan sebagainya lah. So risikonya memang ada, cuma kita kena bersedia awal lah. Terusnya, ini adalah cara mempertahankan diri Encik, ni sudah ada? Sudah ada. Ni Pak je. Terima kasih diucapkan kepada tamu liputan kelas kita ni, Encik Muhammad Faiz Sabri, berkaitan perkongsian dia untuk pagi ni, daripada segi pengenalan apa itu seni pertahanan diri sampailah ke undang-undang dan macam mana istilah yang akan berlaku jika kita membuat seni bela diri. Kita akan meneruskan majlis kita untuk menjemput Tuan Muhammad Syafiq sebagai pelaku jurulatih Fungsi Taekwondo UPSI. Tuan Muhammad Syafiq. Assalamualaikum, dengar tak? Dengar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pengurus majlis Cik Fahmi, dan terima kasih juga kepada Master Faiz selaku senior dan antara tenaga pengajar yang paling lama dalam seni bela diri taekwondo. Hari ini sebenarnya kalau ikutkan seminar ni sepatutnya ditunjukkan secara amali, tetapi kita masih lagi di dalam situasi norma baru. So apa yang boleh kita lakukan ialah melalui atas talian seperti sekarang, seperti seminar melalui live di FB. Tapi apa yang boleh saya mohon sekarang untuk para pelajar khususnya menggunakan imajinasi sepenuhnya lah, sebab untuk melakukan secara amali kita tidak boleh, maksudnya saya pun tak ada partner untuk saya tunjuk melalui ini, dan ia bukanlah satu kaedah yang efektif untuk saya demonstrasikan kepada para pelajar. So untuk cara mempertahankan diri sebenarnya seperti yang Master Faiz sebut di awal seminar tadi, cara mempertahankan diri ataupun self defense sebenarnya menggunakan ataupun peka terhadap kawasan sekeliling dan barang yang ada di sekeliling kita. Seperti macam contoh, kalau kita umum kita ada kesihatan anggota tubuh badan. So itulah senjata utama bagi diri kita. Ini slide pertama untuk cara mempertahankan diri. Sorry. Tak. Balik. Awal tadi. Untuk bagi yang belajar ilmu seni bela diri, tak kisahlah you datang daripada mana-mana bidang, sama ada karate, taekwondo, silat, selambam ke, krav maga ke, WCS ke, tak kisah. Yang penting saya percaya yang asas untuk pertahanan diri ni seperti yang saya akan terangkan sekarang, yang mana pertamanya lindungi wajah anda. Itu kita di samping untuk melihat keadaan atau melihat sesuatu yang bahaya ataupun yang akan membahayakan kita harus pertama kali harus melindungi wajah kita, kerana wajah kita adalah salah satu tempat ataupun salah satu kawasan yang paling mudah ataupun paling mudah tercedera ataupun mudah kalau dikenakan sesuatu bahaya, kita mungkin collapse ataupun kita dengan perkataan yang tidak diingini adalah kita mungkin meninggal. Kerana wajah kita, dekat wajah kita terlalu banyak orang kata saraf-saraf yang
yang menghubungkan kepada anggota-anggota yang penting seperti otak dan saraf-saraf tunjang. Di bahagian muka kita juga terdapat bahagian yang orang kata walaupun you train pun benda tu tak akan, orang kata tak akan strong, tak akan build up strong muscle. Maksudnya tak akan ada satu otot yang cukup kuat yang boleh menahan you menahan macam contoh serangan. Macam contoh kalau kita kata kita train kaki ataupun kita train perut, benda tu kalau setakat untuk orang biasa, maksud saya orang yang bukan seni bela diri menumbuk, dia punya beban yang dibawa semasa tumbukan itu kita mampu tahan, kecuali orang tu adalah juga orang seni bela diri. Maksudnya orang tu mahir seni bela diri dan dia mempunyai satu beban ataupun satu orang kata loading power semasa semasa melakukan serangan. Keduanya berdiri dengan pijakan yang lebar ni untuk menstabilkan diri lah. Kita kalau boleh kita tidak mahu kita yang semasa mempertahankan diri kita jatuh ataupun kita tersungkur, sebab apabila kita tersungkur mestinya kita akan terdedah pada bahaya yang akan cuba kita tahan tadi. Ini antara part yang paling penting. Perhatikan penyerang anda dengan seksama. Maksudnya perhatikan, you kena alert. Sebagai contoh, kalau you berhadapan dengan, macam contoh perempuan berhadapan dengan seorang lelaki, kamu kena alert, adakah dia bersenjata ataupun tidak. Then you punya decision making, maksudnya cara kamu nak buat keputusan tu kamu perlu pantang. Apa yang kamu perlu perhatikan, apa yang perlu kamu buat dulu. Kebiasaannya kalau kamu di kawasan yang berada di kawasan awam dan kawasan itu selalunya orang ramai, kamu hanya boleh berteriak dan kamu lari. Tetapi kalau kamu di kawasan yang sunyi ataupun kamu kawasan yang sempit, perkara pertama adalah kamu, kalau dia bersenjata, kamu kena perhatikan senjata dia. Kamu utamakan senjata daripada diri orang tu, sebab kamu perhatikan dia dan senjata. Maksudnya di samping kamu tengok macam mana gaya dia menyerang, sambil tu juga kamu pun harus menepis ataupun menahan daripada senjata sampai ke badan kamu. Seterusnya, ambil pose membela diri dengan cara melarikan diri. Ini paling common lah dan paling efektif setakat ni. Tetapi seperti yang diterangkan tadi, ada yang berlaku diserompakan dalam rumah, kawasan belajar seperti universiti ataupun college. Melarikan diri ini kadang-kadang ada yang efektif, ada yang tak. Jadi secara umumnya setiap pelajar ataupun setiap individu itu perlulah belajar seni bela diri. Seram bahagian mata dan hidung, ni orang kata antara part yang kamu train daripada kecil sampai sekarang pun dia takkan kuat. Maksudnya ni part yang mudah tercedera. Puan kamu tak masuk, tak sentuh pun, dekat je you dah bagi efek pada pada penyerang tu, ataupun you boleh bagi efek, you boleh defend you punya diri. Next, ni untuk bagi yang saya percaya ada pelajar lelaki dan perempuan. Untuk perempuan terutamanya, you pun tahu, you mungkin tak tahu yang lelaki memang ada kelemahan di bahagian kelangkang tu. Apa yang kamu buat, kalau kamu boleh pegang ataupun kamu boleh kunci dia punya tangan, dan apa yang kamu perlu lakukan hanyalah serang ataupun hantar satu serangan yang cukup kuat di celah kelangkang lelaki, dan dia akan collect. Janganlah setakat ni saya tak tengok lagi, tak pernah lagi lah ada orang yang mampu tahan, kecuali
tengah-tengah seni bela diri. Saya pun tak tahu sama ada itu adalah mitos ataupun orang kata betul. Tapi apa yang boleh saya kongsi, bila kamu hantar satu serangan yang cukup kuat, dan lelaki biasanya akan tumbang lah, sebab tu anggota-anggota yang kritikal lah bagi lelaki. Seterusnya injakan tumit. Injakan tumit ni adalah salah satu bila kamu dipeluk ataupun dipegang daripada belakang kebiasaannya. Injakan tumit ni penting, tetapi kamu perlu alert di mana kaki penyerang tersebut. Serang tempurung lutut pun sama. Dalam keadaan kamu bergelut, kamu mungkin tidak dapat tentukan di mana dia punya anggota lutut tu. Serang terus menerus ni kalau kamu punya kelebihan. Di mana kalau kamu punya kelebihan, maksud saya kamu dalam keadaan sempit dan kamu dah dapat mempertahankan diri ataupun membuang dia punya senjata, macam contoh pedang ke, kayu ke, pisau ke, dan kamu boleh serang secara terus menerus lah. Tapi kalau ada nasihat saya, cukup untuk 3 serangan yang boleh menjatuhkan penyerang, dan kamu lari lah. Jika anda jatuh, usahakan bangun di atas penyerang anda. Ini adalah teknik bergelut yang orang kata amat penting lah. Yang kalau kamu belajar antara yang orang kata signifikan untuk teknik bergelut ni, grapple teknik dan judo lah. Judo antara yang bagus untuk bergelut. Next. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk anggota-anggota yang kata agak lemah walaupun di train. Okey. Anggota yang agak lemah walaupun di train adalah anggota mata, anggota leher, maksudnya saluran kita punya standar saluran makanan kita ni, hidung. Solar plexus ni di antara abdominis ni, maksudnya otot perut dan chest. Kita ada satu anggota kita panggil solar plexus, ulu hati ataupun kita panggil ulu hati. Itu adalah kawasan yang mudah tercedera. Groin, anggota kulit bagi lelaki dan perempuan, dan ni lutut. Ni adalah anggota-anggota yang orang kata mudah kamu boleh target untuk kamu tahankan diri kamu. Saya rasa ada soalan, boleh. Okey, soalan bagaimana kita mempertahankan diri daripada penyerang yang menggunakan senjata. Seperti yang saya bagi tahu pada awal tadi, sebab itulah kita perlu alert dalam keadaan kita berhadapan dengan penyerang, di mana penyerang tersebut mungkin bersenjata. Apa yang kita perlu tahu, kita perlu perhatikan diri penyerang dan senjata yang digunakan. Andai kata senjata yang digunakan seperti kayu, dan dia kurang berbahaya sedikit daripada senjata yang tajam, seperti pisau dan parang ataupun pedang apa semua. Tapi kalau kata dia guna pisau, dan kita perlu alert lebih kepada pisau, sebab andai kata dia hayun dan kita tidak dapat defend kita punya diri, dan kita punya kemungkinan untuk berlaku serangan yang serius tu tinggi lah. Tidaklah kata semua keadaan tu apabila berhadapan dengan penyerang yang bersenjata seperti tajam, yang seperti pisau ni, tidak kata semuanya dimenangi oleh penyerang. Tapi apa yang perlu tahu, individu tu harus tahu macam mana nak tanggalkan senjata yang tajam daripada penyerang tersebut lah. Itu kalau nak ikutkan perlu tunjuk secara amali, tetapi buat masa sekarang nak tunjuk pun tak ada partner, so agak kurang efektif lah untuk saya tunjuk. Tapi saya harap saya dapat menjawab lah soalan yang tanya tu. Pak Encik
Tapi tak maaf saya pulang. Okey, ada tak macam mana kita nak belajar secara online? Maksudnya dalam musim pandemik ni khususnya untuk pelajar-pelajar Koko, so diorang nak praktis secara macam mana diorang perlu buat benda tu? Adakah daripada video-video ke? Ada tak cara pembelajaran untuk seni bela diri ni? Okey. Untuk seni bela diri, belajar secara online ni mostly disebabkan dia adalah satu pembelajaran kemahiran, kamu perlu berlatih dengannya. So, apa yang boleh saya cadangkan adalah belajar melalui video. Terdapat banyak video daripada pelbagai cabang seni bela diri. Apa yang kamu perlu ambil, terutamanya bagi wanita ataupun perempuan, kamu hanya perlu ambil basic teknik dan kalau kamu orang kata mampu, belajarlah dia punya advance teknik tu, sebab bagi perempuan dia punya kemungkinan untuk highest lebih tinggi daripada lelaki lah secara umumnya. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni banyak banyak medium yang kita boleh gunakan untuk belajar, tetapi secara asasnya kita masih perlukan pasangan untuk kita lakukan teknik tersebut. Itu yang yang boleh saya cadangkan lah. Kalau nak ikut kita tengok video dan kita tengok kita absorb, itu tak mungkin lah, jarang lah berlaku macam tu, kecuali kita fiction je lah. Tetapi apa yang kamu perlu ada hanyalah satu pasangan untuk melakukan teknik pertahankan diri itu tersebut lah. Saya jawab soalan Cik Fahmi. Okay, next. Ini adalah orang kata asas bagi mempertahankan diri apabila penyerang memegang anda satu tangan. Saya rasa saya dah ajar untuk kelas saya ni. Caranya kalau kamu tengok daripada satu persatu, memang caranya kalau kita tak praktis nampak mudah, tapi kalau kita praktis kadang-kadang ada yang tak lepas pun ada, sebab kita salah menggunakan teknik pusingan dan guna beban daripada pihak lawan. Itu kadang-kadang kita kena melakukan dengan pasangan, sebab dengan pasangan kadang-kadang beban daripada pasangan kita tak mampu nak orang kata nak hindar daripada dia punya beban. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang cukup besar, ataupun jarang orang kecil nak serang orang besar, tapi kebiasaannya lah ada juga orang kecil serang orang besar. Jadi untuk pertahankan diri tu, seboleh-bolehnya saya nak bagi tahu, jangan panik. Itu tak mungkin, sebab kita memang akan panik. Taknya mungkin. Kita perlu sedar bahawa kita diserang dan kita kena ada satu keadaan macam mana kita nak lepaskan diri. Macam contoh sekarang ni, kalau dia pegang tangan, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu pusing. Kalau ikut kat sini lah, kita hanya perlu pusing dan tangan kita terlepas. Tu secara secara kita tidak belajar secara amali. Tetapi kalau kamu belajar secara amali, kamu perlu pusing dan pusing dan orang kata apa tu, dalam bahasa kasarnya macam tarik kuat-kuat daripada tangan penyerang. Next. Okey, ni untuk target kepada penyerang, tak kisah lelaki atau perempuan. Untuk tangan ni dia ada kita boleh orang kata lemahkan dia punya anggota tangan, sebab andai kata kita pegang dua jari telunjuk dengan jari hantu dan jari manis dan jari kelingking ni, kita boleh avoid dia punya attack lah, dia punya serangan. Terusnya bagi ini kebiasaannya, kalau kamu berhadapan dengan lelaki biasanya di kawasan leher ini dia ada satu lekuk, ataupun kalau dia tak ada lekuk pun dia memangnya ada lekuk. Kamu boleh tekan di kat sini dan dia akan tersungkur lah, sebab dia itu kawasan yang
walaupun kamu train banyak mana pun, dia tidak akan mempunyai satu masa yang boleh tahan satu beban seperti yang saya sebut pada awal tadi. Okay. Ini yang bagus dan efektif bagi perempuan, kerana lelaki dia kawasan kita tu dia agak lemah. Apa yang kamu boleh lakukan sama seperti yang saya bagi tahu awal tadi, kamu boleh melakukan satu serangan yang cukup kuat, ataupun kamu boleh tepuk dengan kuat dan lelaki itu akan lemahlah. Next. Sama juga tadi, sama ada kamu guna tangan ataupun kamu guna kaki, sama je. Kawasan pelancang adalah kawasan yang sangat kritikal. Next. Okey, ni bagi siapa yang punya keyakinan ataupun dia pernah belajar seni bela diri dan dia mahir dalam teknik-teknik yang dipelajari. Maksudnya serangan bermula daripada pihak lelaki kalau ikutkan kronologi gambar ni sepatutnya. Serangan daripada pihak lelaki dan dia menahan tangan lelaki dengan satu tangan dan melakukan serangan terus terhadap bawah leher ni dengan menolak ke atas dan menghantar satu lagi serangan di bahagian kelangkang. Itu adalah sangat efektif lah. Ini boleh berlaku jikalau kamu mampu mengawal diri dalam masa 10 saat pertama tu. Dan kalau kamu terlalu panik, dan orang kata you punya peluang untuk melepaskan diri itu sikit lah kalau terlalu panik dan kita tidak mengawal diri. Benda ni perlu berlatih. Dia perlu berlatih. Seperti yang Master Faiz sebut, kita walaupun orang kata black belt pun dia ada level. Walaupun you punya level terlalu tinggi ataupun you dah ada black belt lah, paling contoh, itu bukan satu jaminan dari you, maksudnya you boleh defend you punya diri. Sebab kalau tidak berlatih, dan macam mana kamu nak melakukan teknik tersebut lah. Sebab walaupun black belt, kita masih lagi dalam orang kata dalam situasi yang kita kena perlu berlatih setiap hari. Benda ni sama macam teori orang bersukan, dia kata tidak berlatih dan dia akan performan ataupun prestasi dia akan turun lah. Sama juga kalau kita tidak berlatih satu teknik, dan mungkin teknik tu masih ada dengan kita, sama ada dia accurate atau pas atau tak je. Itu yang jadi masalah kepada pengamal seni bela diri lah. Okay, next. Ni sekiranya kamu dipeluk daripada belakang, apa yang boleh kamu lakukan adalah gunakan apa yang ada di sekeliling kamu. Sebagai contoh sebut tadi adalah tubuh badan kita yang sihat. Gunakan kepala untuk menghantuk di bahagian muka penyerang. Terusnya tunduk, cuba menyauk kaki daripada celah kelangkang dan tarik. Dan ini adalah cara yang efektif juga lah. Tetapi macam yang saya sebut tadi, jangan kalau boleh mengawal diri, dan it's okay lah, should be okay. Next. Ni kata flexibility dalam confined space. Maksudnya you dalam keadaan tersepit, you dalam keadaan dipeluk ataupun dipegang, macam mana you boleh menggerakkan diri you. Kita kalau kata kita dipegang, tidak bermakna kita dipegang secara kaku ataupun kita tidak akan bergerak. Kita boleh bergerak, dan dalam keadaan yang sempit tu kita harus menggunakan peluang lah. Macam contoh kalau ikut kronologi gambar, dia bergelut mempunyai satu ruang yang cukup untuk dia memusingkan badan dan menghantar satu serangan menggunakan bahagian siku ataupun menyasarkan di bahagian muka ataupun di bahagian solar plexus ataupun ulu hati tadi. Next. Ni kebiasaannya berlaku apabila didatangi oleh seorang seorang penyerang lah. Bila dalam keadaan begini, kamu boleh saja adalah solar plexus dan celah lekuk leher ni. Itu paling mudah lah untuk keadaan macam ni.
Okey, untuk wanita terutama sekali ataupun untuk seorang yang kata tidak mempunyai basic ataupun tidak mempelajari seni bela diri, nasihat saya adalah menghindari daripada mendekati tempat-tempat yang sunyi, macam contoh lorong-lorong ataupun kawasan-kawasan yang sunyi. Sebab kalau you pergi dekat bandar pun sebenarnya dia ada kawasan-kawasan yang sunyi yang jarang orang lalu di kawasan itu. Jadi apa yang boleh kamu lakukan, first step kamu adalah untuk prevent benda ni, kamu hindari tempat-tempat ini. Dan ni antara efektif juga. Kamu boleh gas pemedih mata tu, dia sekarang kalau tak silap saya ada dijual di kedai-kedai yang mudah untuk didapati lah. Jadi setiap perempuan terutamanya eloklah memiliki gas pemedih mata ni. Ada je orang yang pelik je sembuh, dan kamu lari lah, tak perlu tunggu lah. Okey. Untuk apa-apa makluman sebab saya dan Master Faiz serta Encik Mami adalah orang kata antara tenaga pengajar untuk seni bela diri taekwondo. Jadi apa yang kami boleh promosikan adalah taekwondo lah. So apa yang ada di UPSR, Universiti Pendidikan Sultan Idris kamu yang mudah ni, adalah kelab taekwondo USI dan kelab taekwondo USI. Kamu boleh cari dia melalui Facebook dan Telegram lah. Jadi tu kita ada tim, sebanyaknya tim untuk orang kata untuk mewakili sukan taekwondo lah. Sebenarnya kamu nak belajar pun tak ada masalah, kita ada kelas untuk ajar basic dan test defense ni lah, insyaAllah. Next. Okey, cakap tu yang saja daripada saya. Ada soalan daripada pelajar ataupun Okey, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita untuk pagi ini, iaitu Encik Muhammad Faiz Zabri dan Encik Syafiq, kerana sudi meluangkan masa untuk sesi ataupun kita lebih kepada sesi perkongsian mengenai seni bela diri. Jika siapa-siapa ada sebarang pertanyaan nak bertanya, di ruangan chat komen di Facebook dan kami akan baca apa soalan yang anda nak tanyalah, yang mungkin anda tak faham daripada segi undang-undang tadi ke, ataupun teknik-teknik yang lain selain daripada yang dalam gambar yang mungkin anda nak bertanya, boleh tulis di ruangan komen. Okay, sebelum kita akhiri, boleh kita berkenalan sikit. Tadi mungkin ada sikit salah faham sikit kan. Okay, kita berkenalan lah sikit dengan para panel kita sebelum kita tamat lah sesi kita pagi ni. Mula Cik Faiz Zabri untuk kenalkan diri yang orang kata lebih detail lah. Dan kita tahu Cik Faiz ni penasihat kelab taekwondo, dan Encik Syafiq jurulatih dan bekas player untuk UPSI. So mungkin kena sikit lah. Saya dulu Boleh deh. Cik Syafiq pun tak apa dulu. Bagi ni lah, Syafiq dulu lah. Lebih elok dia dulu lah. Patutnya lebih afdal penasihat, sebab penasihat yang akan saya semua. Sekarang ke okay. Okay lah, saya
memperkenalkan diri saya. Okey, so saya Muhammad Ibn Zabri. Okey, saya dalam saya punya qualification lah. Saya fourth dan in P1. Okey, third dan in Taekwondo Malaysia. So maybe tahun ni saya akan ambil fourth dan lah, insyaAllah. So dalam level 1 Taekwondo coaching, level 1 dan level 2 sport science. So dalam masa sama pun saya pun sebagai referee. Okey, dan saya pun diberi peluang untuk sambung belajar pun di Korea pun di sekolah Taekwondo. Itu sajalah. Okey. Okey, kalau ada student ada macam mana Cik Faiz? Saya berada di pusat sukan. So saya menguruskan hal-hal sukan di PSI. So dalam apa-apa boleh datang rujuk saya lah. Okey. So dalam masa yang sama pun saya selaku penasihat kelab Taekwondo UKI pun saya juga memantau lah aktiviti-aktiviti Taekwondo, terutama kelab Taekwondo UKI lah. Okey, so siapa yang berminat untuk menyertai mewakili UPSI ke sukan masuk, sukan-sukan IP, sukan Turki dan sebagainya, bolehlah datang berjumpa saya dan ataupun terus berhubung dengan presiden kelab ke dan jawatankuasa kelab. Okey, saya. Okey, seterusnya kita tanya Cik Syafiq pula. Okey, beritahu nama saya Tuan Muhammad Syafiq Tuan Ibrahim. Kalau dia orang paparkan dekat sini tu lah saya Tuan Uki fungsi. Okey, ni adalah jawatan saya sebagai jurulatih lah di dekat UKI. Kalau kamu nak jumpa saya, mungkin kamu tak jumpa kot. Sebab saya di bangunan Chancellery dan mungkin kawasan yang paling kurang dilawasi oleh pelajar lah. Sebab jabatan Chancellery paling kurang lah. Sebab saya hanya orang kata berurusan dengan staf-staf UKI yang lain lah. Jadi kalau kamu nak berhubung dengan saya, boleh melalui nombor telefon lah. Nombor telefon dah ada kot dengan Cik Fahmi sendiri. Mungkin daripada kelas saya, mungkin adalah mungkin yang lain kita ada mungkin boleh berhubung dengan grup saya, iaitu grup B. Seterusnya kelayakan saya buat masa sekarang ni, saya baru je lepas exam untuk 3 dan Black Belt Taekwondo Malaysia baru ni. Jadi keputusan tak keluar lagi, doakanlah semoga lulus, semoga kata. Dan buat masa sekarang saya mempunyai kelayakan lainnya seperti ikut coaching level 1, state referee, apa lagi, sport science qualification je lah. Itu je kelayakan saya buat masa sekarang ni. Okay. Ni. Okey, kita akan tunggu lagi 5 minit untuk buka pertanyaan untuk soalan. Okey, terima kasih atas perkongsian berkaitan dengan di para panel. Orang hebat-hebat kita jemput hari ni. Bukan biasa-biasa lah. Ada soalan ya. Okey, bolehkah kita patahkan tangan atau kaki penyerang supaya tidak boleh dikejap oleh penyerang? Siapa nak jawab? Ada orang tanya. Mungkin Cik Fahim boleh jawab tu. Dia sebab dia melibatkan undang-undang juga tu. Dan apa? Ada maksud dalam undang-undang. Adakah boleh? Ini pandangan saya lah. Okay. So kita pun tak tahu lah bila kata bila saya kata salah ke atau tidak salah, dia bergantung kepada di court nanti. Di undang-undang bila kita ditadbirkan kesalahan. Okay. Cuma saya boleh bagi saya punya pendapat lah. Okay.
So kalau patah tangan atau kaki penyerang baru lari supaya dapat ni kan. So kalau terus kita dapat jatuh ke penyerang dan risiko untuk melakukan sesuatu. Okay, macam ni. Agak mustahil lah bila kamu kata kamu nak patahkan dia. Bagi saya agak mustahil. Okey, sebabnya kecuali kalau kamu ni dah hafal jenis tulang, okey, dah hafal kedudukan tulang, so agak mudah untuk kamu patahkan tulang tersebut lah. Okey, tanpa kamu sengaja. Okey, bukan tidak sengaja. So bagi saya okey, bila dah patah suruh buat macam mana kan. So kamu pun tanpa sengaja kamu patahkan dia punya anggota badan. So kamu lari. Okey, ini adalah bagi saya satu idea yang bagus lah. Okay, kita patahkan dan kita lari. Okey, tetapi implikasinya kita tak tahu ke depan lah. So bila kamu disabitkan kesalahan dan penjenayah tu dia dapat lawyer yang bagus. Okey, dia fight juga. Okey, so niat penjenayah tu hanyalah untuk cari makan, tetapi dalam masa yang sama kamu untuk menyelamatkan diri kamu lah. So bagi saya better kita buat sesuatu yang boleh kita melepaskan diri dulu lah. Okay, itu sajalah. Okay, so bagi saya bukan mudah lah untuk kita nak patahkan tangan atau kaki tersebut lah. Okay, so, tangan tulang yang ada di tangan dan di kaki tu bukan tulang yang mudah reput lah. Okay, mudah patah lah. Kecuali dengan adanya peralatan ataupun benda-benda yang tajam mungkin boleh patah lah. Okay, tapi risikonya kita tak boleh nak kata dia salah ke atau salah ke. Kita bergantung kepada situasi bila kamu disabitkan ataupun dia bergantung kepada macam mana ataupun cara kamu melepaskan diri lah. Okay, sebabnya nanti silap kamu pun kena charge sebagai berniat untuk mencederakan dia. Okay, so tengok balik pada section tadi section 96, 99 dan 97 tu lah. Okay, kalau siapa nak tambah tu. Saya mungkin tak tambah untuk soalan tersebut lah, sebab dia termasuk di dalam undang-undang ataupun daripada segi logiknya yang sifat itu. Kita jangan orang kata sebab tulang ni dia antara satu anggota yang cukup kuat lah. Kita nak patahkan seperti kita patah batang tebu dengan lidi tu bukan macam tu lah sebenarnya. Dia agak susah daripada kita patahkan, baik kita fokuskan lemahkan dia dan kita lari lah. Yang sebut lari tu sangat efektif lah. Dan kita ada soalan daripada Encik Fahmi, kalau kamu bolehkah kita gunakan kemahiran taekwondo kita untuk membatai pembuli? Ni saya rasa posisi ni bukan kita sebagai pertahankan diri lah, kita sebagai penyerang lah. Sebab di keadaan kita tengok kawan kita dibuli, apa yang boleh kita lakukan? Ya, sebagai kawan kita akan cuba protect sebagai kawan, tapi pada pendapat saya apa yang boleh kita lakukan, cuba leraikan lah. Janganlah kita ada black belt dan kita cuba pertahankan kawan kita. Janganlah kita pergi bantai orang tu, kecuali dia orang tu bersenjata dan jika ada kemainan kita bolehlah tolong. Dan kalau kita cakap bergaduh antara orang kata macam contoh di kawasan sekeliling, macam contoh UPSI bergaduh, UPSI dan kebenaran lah masalah-masalah berikutlah. Dan sebab andai kata kamu dah berumur lebih daripada, tak silap saya, Cik Bayi boleh betulkan saya kalau saya salah, kamu dah berumur lebih 18 tahun, kamu mempunyai undang-undang yang tertakluk kepada diri kamu. Kamu tidak boleh sewenang-wenang menyerang orang lah. Kalau kita menyerang orang, kita boleh dikenakan undang-undang, tindakan undang-undang. Sebab itulah apa yang boleh kita lakukan dengan diri, kita boleh menggunakan sendiri kita untuk mempertahankan ataupun bagi pihak kawan kita meleraikan pergaduhan tersebut lah. Mungkin nanti Master Faiz ada tambahan. Betul lah tu. Okey, bawah 18 ke Juvana tak. Ni soalan tu dah jawab. Soalan bagaimana kita dapat mempertahankan diri daripada penyerang
yang menggunakan senjata tu? Ada tadi Cik Fahida jawab dia yang masa permulaan tadi. Oh, okey. Okey, saya rasa dah tak ada soalan tu rasanya. Tak apa, kalau ada soalan nanti kamu boleh tanya dalam grup masing-masing ya. Okey. Okey, mungkin kita boleh minta peranan sikit kan. Mungkin yang mengikut seminar ni mungkin dia akan masuk ke sekolah. Mungkin ada yang akan, boleh tak saranan untuk umur berapa yang elok untuk belajar seni bertahan diri ataupun orang tua, orang kata orang berumur lah 60 tahun ke atas tu elok belajar ni. Mungkin kita tahu sekarang ni kan kes makin lama makin banyak. Sebagai contoh lah 2-3 hari lepas dekat Tanjung Malim pun ada dah banyak kes tentang dirokokkan. So macam mana daripada pandangan para panel? Ini pandangan saya lah, okey. So kalau tanya saya kan, kalau boleh kita elakkan lah. Mana kata kalau kata kita rasa kita okey, kita nak berhadapan dengan 3 orang yang bersenjata, kita tak bersenjata lah. So bagi saya kita beri saja apa yang dia nak, okey. Dan kita boleh, kita kalau boleh jangan kita berkeras dulu, kita layan dulu, kita bagi saja apa yang dia nak. So kita tengok, okey, dalam masa sama kalau kita mampu tempat kita boleh mempertahankan diri. Kalau kita tak mampu, kita bagi je, okey. Sekadar duit, okey. So benda-benda ni kita boleh elak, okey. Mana kata sekarang ni kan better kita gunakan bayaran melalui kad debit, okey. So kita kurangkan duit yang benda yang berharga duit dalam kita punya kehidupan seharian kita lah. Kalau boleh kita bawa hanya cukup-cukup untuk keperluan kita saja. Okay, so bila kita dapat elakkan diri kita tak tengokkan kita ni ada banyak harta, okay, banyak barang-barang kemas, so penjenayah pun takkan serang kita secara logiknya lah, okay. Dan kalau boleh ada peluang bila kita berhadapan kita lari, okay. Jangan kita berlagak hebat, kita nak lawan, kita tak tahu lah. Strategi penjenayah ni dia berseorangan ke, bawa kawan ke, okey. So yang pasti penjenayah memang terdesak untuk memerlukan daripada segi kewangan dan sebagainya lah. So dari segi faktor umur, kalau tanya saya, kita bergantung juga, okey. Bila kita berhadapan dengan orang yang lebih muda dan lebih besar badan kita, so kita pun tengok juga keadaan kita lah. So kadang kita rasa kita mampu tapi kita tak mampu lah. So pada peringkat umur 6 hingga 12 ni dia bagus untuk kita galakkan untuk mempelajari mana-mana seni bertahan diri ya. Tapi untuk aplikasinya bergantung kepada individu lah. Sama ada dia boleh cepat untuk menghayati sesuatu seni bela diri tu. Okey, kadang lepas pada 13 tahun baru dia sesuai. Okey, itu bergantung kepada individu sebenarnya. Okey, dan bergantung kepada minat individu tersebut lah. Okey, so bagi saya digalakkan lah. Okey, belajar mana-mana seni bela diri, sebab setiap seni bela diri tu dia mempunyai elemen dan faedah. Okey, dan bagi saya sama saja. Okey, semua seni bela diri, okey, dia ada seni, dia ada bunga, dia ada buah dan tendangan, tumbukan, serangan dan sebagainya, semua sama saja. Cuma cara yang disampaikan agak berlainan lah, tapi konteks pembelajaran dia sama. Okey, so yang penting pengetahuan kita terhadap seni bela diri tu kita kena hayati lah, okey. Dan kita sentiasa kena praktik, walaupun kita tak datang kelas dengan jurulatih, tapi kita kena praktik sendiri di rumah, okey. That's why ada pepatah kata practice makes perfect. Okey, itu sajalah. Okey, terima kasih untuk tu. Okey, sebenarnya kita boleh tutup ya. Adakah kita akan dikenakan tindakan penghalang jika terbunuh penyerang secara tidak sengaja? Okey, ini saya jawab lah. Okey, apa yang saya baca tadi. Okey, that's why kita kena tengok yang saya cerita tadi kes 2016
dia memang tidak okey. Bagi kita netizen, kita tengok kes tu kan, kita nak support dia, kita nak bantu dia. Kenapa dia hanya mempertahankan diri tapi dia membunuh, dia dalam keadaan sama dia telah membunuh penjenayah, tetapi di peringkat ataupun di pihak keadilan, okey, secara nasional dia akan tanya, dia akan berhadapan kenapa tikaman dia melebihi pada satu tikaman. Okey, so kes yang pada tahun 2016 tu dia disabitkan salah sebab tikaman dia melebihi pada satu tikaman. So ada 3 tikaman yang dikesan ataupun di ni. So dalam konteks keadilan mungkin dia telah berniat untuk membunuh. Okay, dia dah bukan berniat untuk mempertahankan diri. Okay, so better hati-hatilah bila kita mempertahankan diri menggunakan pisau. Okay, so kita memang niat kita untuk mempertahankan diri, tapi bila keadilan dia akan kata dia akan boleh menyebabkan niat yang mempertahankan diri tu menjadi niat sengaja untuk membunuh. Okey, saya harap clear kot soalan tu. Okey, seterusnya bagi soalan pendidikan khas, mereka melatih terus. Okey. Setakatlah saya ada beberapa pengalaman lah. Saya pernah mengajar pelajar pendidikan khas dalam sukan taekwondo lah. Okey, ada banyak pendekatan lah yang kita boleh ajar. Okey, dan semestinya kita boleh ajar secara kecuali dia yang cacat penglihatan lah. Okey, so kalau kata dia hanya pendengaran, okey, selain daripada penglihatan tu kita boleh tunjuk. Okey, dan bergantung kepada individu sekolah dia sama ada dia nak menerima dia ataupun tidak. So pembelajaran bagi saya sama saja. Okey, as long dia tidak buta dan dia boleh belajar, dia boleh belajar lah. Okey, so saya juga pernah mengajar yang ada masalah pendengaran, okey, autism dan sebagainya lah. Autism ni jenis autism saya dah belajar. So kita kena, orang jurulatih ataupun cara mengajar tu kita kena pandai untuk tackle golongan-golongan tersebut lah. Okey, agar dia pun tidak turut terkecuali ataupun dipinggirkan. Bagi saya semua sama saja, cuma bergantung kepada teknik ataupun cara tenaga pengajar jurulatih itu mengajar golongan-golongan tersebut lah. Okey, itu saja. Okey, itu saja. Okey. Saya pun tak ada soalan tambahan. So, okey, saya berharap input untuk hari ini harap para pelajar dapatlah dengan berkesan lah. Maksudnya boleh dapatlah walaupun secara asas talian kita tidak dapat secara praktikal, kita dapat imaging benda tu. Maksudnya kita boleh imagine situasi macam mana kita nak buat. Okey. Dengan itu, okey, sebelum kita habis boleh kita buat sesi bergambar sikit buat bukti. Boleh, yang ada ni boleh buka kamera tu. Buat report nanti. Okey, 1, 2, 3. Okey. 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 Terima kasih atas segala untuk pengasihan ini. Okay, kita berjumpa di lain seminar. Mungkin kejayaan semasa PKP. Okay, terima kasih.